Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Cikgu harap anak-anak murid cikgu sihat sentiasa dan sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari ini kita teruskan lagi dengan topik kita yang kita perlu pelajari untuk tingkatan 1, iaitu penggunaan alat pengukur kejituan, kebersihan, kepekaan dan ralat. Okey. Jadi ada 5 perkara yang perlu kita pelajari, iaitu pertama, penggunaan alat pengukur kejituan, kebersihan, kepekaan dan juga ralat. Jadi apa yang perlu kita pelajari pada hari ini ialah kita akan belajar cara menggunakan alat pengukur yang betul dan cara yang betul untuk mengukur dengan persis dan jitu kuantiti panjang, bising, masa, suhu dan arus elektrik. Menggunakan alat pengukur yang lebih jitu bagi membandingkan kejituan, kebersihan dan kepekaan dalam pengukuran. Lepas itu kita akan belajar menerangkan cara untuk mengurangkan kesan ralat sistematik dan ralat rawat, menganggarkan panjang luas bising atau isi padu sesuatu objek dengan membuat anggaran sebelum membuat pengukuran sebenar, dan juga akhir sekali menjelaskan dengan contoh inovasi dalam alat pengukur melalui pelbagai jenis persembahan multimedia. Okey. Alright. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita kena tahu apa tujuan pengukuran ni. Okey. Alat pengukur yang berbeza diperlukan bagi mengambil data dalam sesuatu eksperimen. Kita perlu memastikan alat pengukur yang betul untuk mengukur dengan persis dan jitu kuantiti panjang, bising, masa, suhu dan arus elektrik. Maksudnya di sini, apa-apa sahaja yang memerlukan pengukuran mesti kita menggunakan alat pengukur yang betul. Okey, contohnya kalau kita nak ambil masa, kita akan guna jam randik ataupun stopwatch lah. Kalau kita nak ukur ketinggian, lebar sesuatu bahan, kita salah satunya contohnya kita menggunakan pembaris. Kalau kita nak mengukur arus elektrik, kita menggunakan ammeter ataupun voltmeter. Okey. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita perlu ingat dulu apa yang dimaksudkan dengan contoh sikit apa yang dimaksudkan dengan apa yang dimaksudkan dengan kejituan ni. Yang ni kita perlu tahu dulu. Okey, kita perlu tahu dengan maksud apa yang dimaksudkan dengan kejituan, kemudian apa yang dimaksudkan dengan kepersisian ni, kemudian dan akhir sekali apa yang dimaksudkan dengan kepekaan. Okey. Semua benda ni kita perlu kena ingat. Okey, kebolehan alat mengukur untuk mendapatkan bacaan menghampiri ataupun menepati nilai sebenar. Itu maksud G2. Maksudnya kita guna alat pengukur untuk dapatkan bacaan yang hampir ataupun menepati. Maksudnya betul-betul dia punya ukuran tu. Kepersian pula dimasukkan dengan kebolehan alat mengukur memberikan bacaan yang hampir sama apabila pengukur diulang. Bila kita ulang sekali lagi, sama jawapan dia, sama pengukuran dia. Dan akhir sekali iaitu kepekaan, kebolehan alat pengukur mengesan perubahan kecil sesuatu kuantiti yang diukur. Okey. Alright. Kemudian kita pergi seterusnya. Ialah penggunaan alat pengukur yang betul. Kita mesti menggunakan alat pengukur yang betul. Okey. Contohnya ini. Penggunaan alat pengukur yang betul mengukur panjang. Panjang ialah jarak antara dua titik unit SI. Panjang ialah meter. Panjang juga boleh diukur dalam milimeter, sentimeter dan kilometer. Apa yang dimaksudkan dengan dua titik ni? Okey, maksud dua titik ini ialah macam ni. Daripada satu titik ni
kepada satu titik ni. Ni. Lepas tu kita ukur dia panjang macam ni. Ni bengkok sikit lah. Sorry lah, bengkok sikit. Okey, daripada titik yang ni, daripada mula dengan titik yang ni, kita ukur dia. Itu maksudnya. Maksudnya dengan panjang ialah jarak di antara dua titik. Okey. Kemudian kita pergi pula dengan okey. Satu sengatan kecil persamaan 1 mm ataupun 0.1 meter. Kalau kamu rujuk dekat pembaris kamu tu, yang kecil-kecil tu, itu mewakili 1 milimeter. Okey. Semasa menggunakan pembaris, mata pemerhati hendaklah berseranjan dengan skala bacaan untuk mengelakkan ralak paralaks. Ralak paralaks ini wujud disebabkan kedudukan mata yang tidak betul semasa mengambil ukuran. Okey. Contohnya di sini. Kalau kamu perhatikan keadaan mata, okey. Kita kalau nak mengukur, kita biar lurus betul-betul dengan tempat pengukur kita. Betul-betul lurus untuk mengelakkan ralak paralaks ni. Okey. Jadi yang paling betul kita letak pembaris kita ukur dengan mata biar berada di tengah-tengah betul-betul ni. Kalau kita tengok di sebelah tepi kiri ataupun kanan ni, kita takut ada perubahan bacaan dia 0.1 ataupun 0.1 kurang ataupun 0.1 lebih macam tu. Kalau kita tengok betul-betul macam ni, kita akan dapat yang lebih tepat lah. Okey. Kemudian seterusnya, menyukat jisim. Jisim satu buah objek ialah kuantiti jiran yang terkandung di dalamnya. Unit SI bagi jisim ialah kilogram. Kalau jisim kita panggil kilogram. Saya guna ingat kembali Kalau jisim kita unit dia ialah kilogram. Tapi kalau berat, unit dia adalah Newton. Jadi kita kena biasakan kegunaan jisim. Jisim awak berapa? Jangan berat. Kalau berat, maknanya kita tunjukkan tentang Newton dia berat berapa. Okey. Jisim ialah satu objek kuantiti jiran yang terkandung di dalamnya. Unit SI bagi jisim kilogram. Ini antara contoh-contoh alat dia. Ini neraca tuas. Kalau yang ini neraca 3 alur. Okey, pada zaman dulu dia guna macam ni. Macam dacing ni. Contoh alat ni. Kalau seimbang, samalah berat tu. Okey. Contohnya, mengukur masa. Mengukur masa. Unit SI bagi masa ialah saat. Okey, unit lain masa termasuk minit, jam, hari, bulan, tahun, dekad dan sebagainya. Okey, tapi biasanya kita guna yang ni lah untuk mengukur masa, iaitu jam randik. Jam randik dapat mengukur tempoh masa dengan ketentuan 0.1 saat ataupun 0.2 saat. Manakala untuk menyukat suhu pula, suhu ialah darjah kepanasan atau kesejukan sesuatu objek. Unit bagi suhu ialah Kelvin. Walau bagaimanapun, darjah Celsius biasa digunakan sebagai unit ukuran suhu dalam kehidupan. Okey, bagaimana kita nak tukarkan darjah Celsius kepada Kelvin? Okey, anda perlu menambah 273 pada suhu dalam darjah Celsius. Kalau contohnya 0 darjah Celsius, tambah dengan 27, maksudnya 273 Kelvin. Silap cikgu 273 Kelvin. Contohnya kalau kita 37 darjah Celsius tukar kepada Kelvin. Jadi berapa? 37 tambah dengan 273. Jadi kamu akan dapat jawapan dia. Okey. Alright. Seterusnya, alat yang biasa kita guna ialah termometer. Okey, termometer klinik dapat menyukat suhu dengan kejutuan 0.1 darjah Celsius. Termometer klinik. Ini termometer makmal menyukat dengan kejutuan 1 darjah Celsius. Okey, bagaimana pula kita untuk menyukat arus elektrik? Ammeter digunakan untuk menyukat arus elektrik dalam sesuatu litar. Ini ammeter. Ini ammeter. Tugas dia untuk menyukat elektrik, arus elektrik. Tengok ralak sistematik ataupun panggil ralak sifar, maksudnya jarum dia berada betul-betul pada titik sifar. Okey. Kalau ralak sifar negatif, sifar positif, maksudnya dia lebih sikit.
Dia lebih sikit. Maksudnya lebih 0.1. Kalau ralat negatif, dia akan lebih sikit. Dia akan kurang sikit dekat belakang di apa nama, di ammeter ni. Ni contoh antara bacaan dia. Okey, biasanya kalau kita perhatikan dekat ammeter dia ada cermin. Dia ada cermin. Cermin ni sebenarnya untuk mengelakkan anti paralat. Maksudnya bacaan kita salah. So bila kita tengok jarum, kita tengok betul-betul dengan titik ke arah mana dia, kedudukan mana yang dia letakkan. Itu tujuan dia untuk mengelakkan ralak paralat. Okey. Seterusnya untuk menyukat isi padu air, kita menggunakan silinder. Sama juga dengan pembaris, kita perlu tengok lurus betul-betul. Okay, cara nak ingat bacaan dia, kita tengok dekat kawasan lengkuk dia ni. Di kawasan lengkuk dia ni, bukan kita tengok atas ni. Contohnya lengkuk ni, yang di sini. Lengkuk dia ni. Okey, ralat berlaku apabila mata pembaca tidak berserenjang dengan skala bacaan. Ini maksud berserenjang. Berserenjang ni lurus betul-betul dengan bacaan. Okey. Sekarang itu sahaja dulu untuk yang pertama ni, alat pengukur. Jadi cikgu harap kamu fahamlah alat-alat pengukuran yang perlu kita gunakan. Sekali video yang satu lagi, kita akan pergi kepada alat-alat yang lebih jitu untuk mengukur sesuatu bahas. Sekian dulu daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.